been monitoring the asteroid. I think it's going to land right in the Sukabal Sea and trajectory of 25 miles across the coastal sea and well, no, it's not. It's going to land. Seremban Negeri Sembilan. Wajahnya seringkali muncul di layar perak atau di kaca televisyen. Pelakon dan pengarah yang terkenal dengan jolokan Mat Saleh kini menderita pelbagai jenis penyakit. Johan Abdullah, 75 tahun, berasal dari Christchurch, New Zealand, mula berjinak-jinak dalam bidang lakonan di Malaysia sejak era 70-an lagi. Phenomena treater Isabella, Young Virgin Malaysia. Saya tolong arwah Zin Mahmud untuk arakan itu dan Aziz Mosman itu film pertama Aziz Mosman direct. Memang box office masalah biasa. Tak berapa orang kenal, tapi memang famous. Good evening, sir. Dan sejak itu jugalah Johan menerima tawaran berlakon dan mewarnai seni lakon tanah air. Namanya sekali lagi diangkat apabila mendapat tawaran berlakon dalam filem Lieutenant Adnan arahan Aziz M. Osman pada tahun 2000. Good. Dulu, kami fikir orang Melayu tak boleh jadi askar yang baik. Tapi sekarang, actually, askar-askar lain tak bertempur dengan baik. Especially askar-askar British. Captain Rex. Captain Platoon Lieutenant Adnan. Dia stunt semua saya kena buat sendiri. Sebab tak ada orang boleh buat saya punya stunts. Saya kena buat sendiri semua. Kena meletup bom, semua reaksi kena saya buat. Saya dah biasa arah, dah berlakon sekali, saya boleh boleh multitasking, tapi sekarang saya rasa kurang boleh. Selepas isterinya meninggal dunia, Johan kemudiannya mendirikan rumah tangga bersama Saripah Mariam Abu, 49 tahun. Pasangan ini dikurniakan 2 orang cahaya mata, Abdullah Musa Johan, 12 tahun dan Orchid Raihani Johan, 7 tahun. Kalau nak ikutkan masa akad menikah dengan Abang Johan ni dulu, dia memang dah ada sakit kencing manis. Dia sebenarnya Abang Johan ni dia ada simptom tu tapi akak tak dapat trace simptom dia.
di mana dia pukul 3 pagi, 4 pagi dia main suis lampu bilik dia, tutup, pasang, kipas semua kan. Dia tak tahu apa yang dia buat. Dah makan ke, dah solat ke, dia lupa. Jadi lagi teruk masa PKP dapat tahu kakak dia di New Zealand meninggal. Itu. So bila dia baca, dia sedih. Dia nak bangun daripada katil masa tu kat bilik. Dia terus jatuh. Habis. Selain penyakit kencing manis, Johan juga disahkan mengidap penyakit angin ahmar, Alzheimer dan terkini penyakit jantung. Manakala Saripah pula menghidap hyperthyroid dan penyakit cakra teranjak atau slip disc. Dia slip disc tengkuk dengan tengah tulang belakang dia itulah. So makin lama makin membongkok dah Abang Johan. Okey, susah dia nak tidur. So kadang tak boleh nak buat macam manalah, akak nak bantu dia apa semua tu payah jugalah, sedangkan akak sendiri pun alami benda yang sama. Kemungkinanlah dia jatuh sebab dia tak seimbang. Dia banyak kali jatuh juga ni. Tu yang merisaukan juga. Tanpa dia sedar, dia sendiri tak sedar, tahu-tahu dia dah jatuh. Tu akak banyak kali tanya dia juga, macam mana boleh jatuh? Entah, saya tak ingat. Semenjak Johan tidak lagi mampu keluar mencari rezeki, pasangan ini terpaksa mengikat perut demi membesarkan permata hati mereka. Tidak lagi mampu bergerak seperti sebelum ini, membataskan Johan untuk menerima tawaran berlakon. Dia juga tidak mampu untuk menghafal skrip dan percakapannya juga turut sukar difahami. Tu pernah banyak kalilah. Apa yang ada, kadang pesan dengan abang adik, makan apa ada ajalah. Macam abang, akak tak ikat perut dia lah. Cuma akak dengan anak-anak lah. Sebab abang dia makan ni cara orang putih kan. Dia perlu ada pastanya lah, ada sosisnya, segala macam. Itu yang mahal kos makanan abang. So bila yang penting dalam peti ais kebanyakannya makanan abang dia. Makanan ikan ke, udang ke, sayur, kadang adik minta juga udang ke apa. Teragak nak beli, akak belilah. Kalau tak ada, tak adalah. Walaupun hidup dalam serba kekurangan dan tiada pendapatan tetap, keluarga ini bukanlah daripada keluarga yang suka meminta-minta. Bagi Saripah, mereka perlu bijak mencatur perbelanjaan keluarga supaya mereka tidak perlu berhutang. Awal kahwin pun memanglah keuangan kami agak kucak-kacir juga. Di mana akak tak kerja, Abang Johan tak kerja, setakat syuting pun tak ada sangat yang panggil. Dan sekarang ni makin lama makin susah, tambahan lagi bila dia sakit. Kos yang pertama yang perlu ditanggung rumah, api air, makan minum, belanja anak sekolah. Ulang alik ke hospital, akak sekarang akak terpaksa bahagikan dengan anak-anak lah. Makan insyaAllah dengan apa yang MAIS bagi, apa yang duit rumah sewa Bandar Baru tu. Itulah untuk makan dengan untuk belanja anak sekolah. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, Johan tidak lagi mampu untuk menguruskan dirinya sendiri. Dan sejak itu jugalah isterinya sentiasa membantu menjadi peneman setia. Johan perlu dipapah ke mana sahaja, dibimbangi akan terjatuh. Tetapi dengan keadaan Saripah yang juga sakit, ia turut menjadi masalah bagi mereka. Saya 3 vertebrae kat sini,
Tekan tungku 3 vertebrae bawah dekat lambah. Semalam saya tak tahan sakit. Saya tak boleh tidur. Memang dia sakit slip disc. Dia terpaksa tahan itu sendiri. Saya rasa salah bila saya terpaksa minta tolong dengan dia. Saya tak biasa macam tu, minta tolong dengan orang. Saya semua boleh buat sendiri. Sekarang kalau jatuh, bangun tak boleh. Saya amat hargai apa yang dia buat untuk saya. Saya tak boleh berkata, susah saya nak cakap. Dia jadi isteri saya yang taat dan menjaga saya segalanya. Pasangan ini masih beruntung kerana mempunyai seorang anak lelaki yang boleh diharapkan. Tanggungjawab menguruskan keluarga diletakkan di bahu Abdullah Musa bagi membantu ayah dan ibunya. Walaupun hanya berusia 12 tahun, Musa pandai membantu dalam kerja-kerja di rumah. Saya rasa sedih pun ada sebab kebanyakannya dia tak dapat buat. Macam bunda, dia dah sakit lutut, sakit slip disc. Angkat barang berat memang tolong saya. Saya yang tolong. Kalau ayah tu lagilah. Nak pergi ambil air pun lambat, so dia macam panggil saya lah. Nak pergi bawa pergi bilik pun macam tu. Macam makan ubat, saya bagi kadang-kadang. Biasa masak, tolong apa yang disuruh. Lepas tu kalau macam dia dah tak nak makan apa yang saya masak tu, saya minta jiran depan tu tolong belikan. Kadang-kala rasa terbeban dengan keadaan keluarganya, namun Musa reda. Dia juga sedar ibu dan bapanya amat perlukan sokongan dan bantuan daripadanya. Sampai pernah termarah sebab dah pening sangat. Macam, alah siap-siap bangun tu. Biasalah tuan-tuan. Lepas tu nanti minta maaf juga. Ya tu sebab saya macam kena bawa adik pergi kafar lah, kena buat tu lah, buat ni lah. Sebab kalau macam sekarang ni saya je yang paling besar kat sini. Musa dan Orchid menjadi harapan buat Johan dan Saripah. Anak-anak sering digalakkan untuk belajar bersungguh-sungguh. Harapan mereka, suatu hari nanti, anak-anak ini dapat membantu keluarga mereka keluar dari kepompong kemiskinan ini. Dia kira anak yang baik jugalah, anak yang taat jugalah dia. Walaupun ayah selalu marah-marah dia. Mungkin ayah tu marah sebab ayah pun tension, depres semua kan. Akak cakap dengan dia, tolong jaga ayah untuk bonda. So, dia faham itu. Bila dia ada peluang untuk dapat jaga ayah, insyaAllah akak yakin dia boleh jaga ayah. Orchid Raihani Johan, 7 tahun. Anak bongsu pasangan Johan dan Saripah. Anak yang masih kecil ini masih belum mampu untuk memahami masalah yang dihadapi ibu bapanya. Dengan masalah kewangan yang melanda, Orchid juga turut terkesan.
Tapi bila kita tengok pada biodata sekolah masa dia buat pendaftaran itu, baru kita tahu dan kita pun tengok lagi, Google lagi kan. Dan jadi memang pernah dah terfikir dah sebelum ni yang memang kita nak buat ziarah Cakna ke rumah puan ni. Dan kita pun bertanyalah sikit masalah permasalahan dia. Sebab kami, sekolah kami tak macam sekolah lain. Kami sampai daripada pagi sampai ke petang. Dan murid akan makan di sini dan makan pun kena berbayar. Jadi bila saya dapat tahu yang Orchid ni bila tak hadir sebab tak ada duit belanja untuk makan tengah hari. Jadi kita dah bincang dengan YDP. PBG pun dah bersetuju untuk kita menampunglah perbelanjaan dia. Syok tu je untuk Orchid. Dan sekolah sini sebab ini ada sekolah tahfiz. Semuanya menjadi seorang hafizah. Dan harap kita di sini dan sampai darjah 6 10 juzuk dan Orchid dapat capai sasaran yang kita harapkan, insya-Allah. Sebab dia adalah murid yang kira katakan fresh lagi lah, insya-Allah. Keluarga ini cukup bertuah apabila dikurniakan jiran tetangga yang sering menghulurkan tangan tatkala mereka memerlukan bantuan. Dia jadi lumpuh and then ada penyakit sakit jantung, tak dapat banyak bantuan. So kakak Sharifah pun ada masalah pinggang, so dia tak dapat bawa kereta. So dia selalu akan tanyalah boleh bawa dia pergi hospital ke atau beli ubat, beli makanan. So saya bantu dah. Dengan cara itulah kita punya hubungan kejiranan bertambah erat. Ya, jiran sangat penting bang. Kalau secara umum jiran orang sangat penting sebab apa? Mereka berada sebelah kita. So jiranlah orang terdekat. Bila ada masalah nak panggil saudara ke, nak panggil siapa-siapa, mungkin ambil masa. Tapi bila jiran, kita bercakap dengan mereka, tanya dengan mereka, dengan cepat mereka berespon lah. So kita kena berbaik dengan jiran kita. Jangan bermusuh dengan jiran. Menjadi penaja utama program Bersamamu sejak tahun 2015, syarikat Faiza Sdn Berhad tidak putus-putus menziarahi keluarga yang dipaparkan. Menerusi wakilnya, pelbagai barangan keluaran syarikat turut sama dibawa. Sebenarnya Faiza ni dia bukan saja ada beras. Daripada kicap, kita ada bihun segera, kita ada bubur, ada tepung, ada kita ada juga tu apa tu? Bihun, ada kita panggil ni bihun siam, kita ada yang ni kita panggil bihun yang kuning ni lah. Dia macam bihun untuk bihun segera, ada rempah-rempah dan banyak macam lagi lah yang menjadi keperluan bagi kita masyarakat Malaysia lah. Jadi bukan beras sahaja, banyak barang-barang lain juga ada selain daripada beras lah. Okey, yang ini adalah beras Faiza Mas Import. Beras Faiza Mas Import ni adalah beras putih yang sesuai untuk macam-macam masakan. Even kalau kita nak masak nasi ayam pun boleh, cuma kita lebihkan sedikit air je lah. Dan sebelah kanan yang ini, yang cantik ni, yang ini beras daripada India. Namanya beras herba poni Taj Mahal. Sangat baik sebab dia protein dia sangat tinggi berbanding mana-mana beras pun. Dan dia juga sangat sesuai untuk mereka yang ada masalah dari sudut kencing manis ataupun darah tinggi. Dia membantulah, bukan mengubati. Takut salah anggap, dia bukan mengubati tapi dia membantu. Dia membantulah. Ini ada sedikit bantuan dah lah daripada syarikat Faiza sebanyak RM2,000 kepada Tuan Encik Johan sekeluarga lah. Walaupun taklah banyak tapi moga dapat membantu. Syukur. Saya nak minta kalau boleh semua yang tonton rancangan ni, tolonglah doakan ayah saya sembuh, bonda saya sembuh. Hulurkan tangan, ringankan beban.